Hai guys, selamat datang ke SRTV. Okey, aku rasa kamu perasan ni. Okey, cara shot aku ni berbeza pasal aku bukan berada di meja kerja aku. Aku sekarang ni berada di Shah Alam, balik ke kampung halaman bini aku sekejap. Tapi walau macam mana pun, kerja aku untuk berkongsi dengan kamu mengenai fakta-fakta dan juga perkembangan terkini untuk pasukan Sabah harus diteruskan jugalah. So macam biasa, sebelum perlawanan sepak bola di antara Kuala Lumpur akan menentang Sabah pada 16 hari bulan ni akan berlaku di Stadium Kuala Lumpur, aku yang berkongsi dengan kamu mengenai sedikit sejarah pertemuan di antara kedua pasukan dan beberapa fakta-fakta yang menarik. Dan di akhir video ni aku akan share dengan kamu prediction aku tentang tim mana yang bakal memenangi perlawanan ni. Dan aku juga sekali lagi menjemput kamu untuk setiap head to head video aku. Aku suka menjemput kamu untuk memberi prediction kamu. Sila letak prediction kamu di ruang komen di bawah mengenai keputusan perlawanan dan berapa gol yang akan dihasilkan. So guys, jom kita teruskan. So ini adalah kedudukan bagi kedua pasukan pada tahun 2021 di mana Kuala Lumpur pada masa itu berada di kedudukan ke-6 dan Sabah kedudukan ke-9 dengan perbezaan poin yang cukup ketara lah tu. Sabah hanya mendapat 19 dan Kuala Lumpur sebanyak 33. Walau bagaimanapun, kadar kemenangan kedua pasukan tidak jauh di mana Kuala Lumpur menang 8 dan Sabah menang 7. Apa yang membezakan sebenarnya adalah kekalahan Sabah yang cukup banyaklah berbanding pasukan Kuala Lumpur. Dan antara beberapa benda yang menarik lagi pada musim 2021 ni di mana Kuala Lumpur telah memenangi Piala Malaysia pada tahun 2021 ni, di mana kemenangan diorang ni bukan calang-calang ini menang sewaktu mereka menentang pasukan JDT. So apa yang terjadi pada musim 2022 ni, kebanyakan pemain Selangor, especially pemain import ni, kebanyakan pemain Kuala Lumpur, especially pemain import, mereka kekalkan. So ini bukanlah satu tim yang berbeza di antara 2021 dan juga 2022. So ini adalah beberapa fakta menarik mengenai pertemuan di antara kedua pasukan ni yang telah mereka lalui, di mana telah 4 perlawanan sekitar 2017 hingga ke 2021, di mana pada perlawanan tersebut berlaku di Liga Premier tahun 2017 dan juga di Liga Super pada tahun 2021, di mana dua perlawanan telah dimenangi oleh KL 2 seri, dan kalau kadar jaringan lebih kepada KL tu sebanyak 5 gol dan bolos 2, dan sebaliknya untuk Sabah FC. Dan rekod cemerlang untuk KL FC ni juga, mereka bermain cemerlang di halaman sendiri maupun di halaman lawan, itu Stadium Likas untuk pasukan Sabah. Dan pertemuan terakhir antara kedua pasukan telah berakhir dengan seri. Dan seterusnya guys, ini adalah keputusan yang telah berlaku di sekitar tahun 2017 dan 2021, di mana pada tahun 2017 sewaktu perjumpaan kedua pasukan di Liga Premier, sebenarnya maafkan situ lupa pula tukar, di mana kedua-dua perlawanan tersebut telah dimenangi oleh Kuala Lumpur. Dan apabila mereka bertemu lagi pada tahun 2021 di Liga Super, kemenangan tidak berpihak kepada mana-mana pasukan, di mana kedua perlawanan maupun home dan away berakhir dengan seri dengan jaringan 2 gol sahaja. Ini adalah pertemuan yang telah berlaku di antara kedua pasukan di sepanjang Liga Super tahun 2022 ni, di mana telah 4 hari perlawanan telah berlalu. Nampak di situ keputusan Sabah lagi nampak meyakinkan, di mana 3 perlawanan menang dan 1 kalah, manakala Kuala Lumpur baru mendapat kemenangan pertama mereka sewaktu menentang Melaka United. Walau bagaimanapun guys, apa yang aku ingin kongsikan kamu di sini, di mana pertemuan di antara kedua pasukan, kalau kita nampak di situ Kuala Lumpur mempunyai jadual perlawanan yang agak sukar pada 3 permulaan perlawanan mereka, manakala Sabah termasuk 4 perlawanan walaupun kalah pada Negeri Sembilan, sebenarnya perlawanan mereka adalah cukup senang. Pertemuan Kuala Lumpur menentang Selangor, Kedah dan JTT adalah merupakan satu pertemuan yang agak perit jugalah bagi aku, dan diakhiri pada perlawanan keempat akhirnya mereka berjumpa dengan tim yang boleh cakap tim biasa, iaitu Melaka United. So walaupun kita nampak di sini keputusan perlawanan sebelum itu Kuala Lumpur tidak berapa cemerlang berbanding Sabah, tapi kita kena ingat bahawa tim yang Kuala Lumpur tempuhi pada 3 perlawanan pertama adalah tim
yang sukar sebenarnya, dan sekiranya jadual ini diterbalikkan di mana Sabah akan menentang Selangor, Kedah dan JDT, aku rasa keputusan yang sama juga akan berlaku kepada Sabah seperti mana yang telah dilalui oleh Kuala Lumpur. Dan ini adalah kedudukan terkini untuk Liga Super tahun 2022 guys. Hasil daripada 3 kemenangan dan 1 kalah yang diperolehi oleh Sabah, kita telah berjaya menduduki tangga kedua dan Kuala Lumpur berada di tangga ke-7. Aku juga ingin berkongsi dengan kamu mengenai satu pemain Kuala Lumpur. Aku sudah lihat, aku sudah tengok dia punya highlight apa semua dan corak permainan. Ini adalah satu pemain yang perlu diberi perhatian oleh Datuk OKS dan juga anak-anak buah OKS, iaitu pemain import dan juga kapten Kuala Lumpur tu, Josu. Ini boleh tahan ya. Kalau kamu ada kesempatan untuk melihat highlight ataupun perlawanan full Kuala Lumpur, tak kisahlah perlawanan yang diorang kalah ataupun diorang menang untuk menentang Melaka tu, kamu kena tengok permainan Josu ni. Ini berbahaya ni kalau Sabah tidak berjaya mengawal Mamat ni lah. Okay. So guys, itulah dia perkongsian aku tadi mengenai sejarah pertemuan di antara kedua pasukan sebelum ni, dan ini adalah data yang sekarang kamu nampak ni adalah data hasil daripada selepas 4 perlawanan di antara kedua pasukan, di mana kadar jaringan yang dilakukan oleh KL City cukup tinggi berbanding Sabah, walaupun kebanyakan perlawanan KL City berakhir dengan keputusan kalah, di mana KL City telah menjaring sebanyak 7 gol dan juga 9 bolos, di mana Sabah telah menjaringkan sebanyak 5 gol dan juga 2 bolos. So sebelum aku memberi prediction aku yang terakhir tentang pasukan mana yang akan menang pada perlawanan ni, aku ingin berkongsi dengan kamu sekali lagi, di mana aku ulang balik surat benda ni, di mana pasukan Sabah, gol yang mereka jaringkan adalah daripada bola mati. Itu sebanyak 4 gol hasil daripada bola mati dan 1 gol adalah hasil daripada kesilapan permain pertahanan pihak lawan yang berjaya diambil kesempatan oleh pasukan Sabah. Manakala untuk KL, kebanyakan gol, 7 gol yang dihasilkan ini adalah gerakan secara berkumpulan. Memang mereka rancang untuk dapatkan gol ni. So ini adalah kerisauan yang aku adalah untuk perlawanan di antara kedua pasukan ini, di mana Kuala Lumpur lebih pandai untuk mencari peluang menjaringkan gol berbanding pasukan Sabah, dikenakan lagi dengan pemain kapten diorang yang aku share gambar dengan kamu tadi itu, dengan banyak jaringan yang dilakukan oleh Kuala Lumpur adalah hasil daripada gerakan beliau. Itu pasal aku share muka dengan kamu, aku beritahu kamu sama pasukan Sabah supaya dia ingat muka orang ni. Harap-harap tim Sabah tengoklah video aku ni. So okay guys, jadi prediction terakhir aku adalah berat keputusan aku bagi ni, tapi aku rasa memang wajar lah. Hasil daripada aku sudah share dengan kamu hasil daripada pertemuan sebelum ni dengan prestasi kedua tim setakat ni, bagi aku, minta maaf sekali lagi, Kuala Lumpur bagi aku layak untuk menang perlawanan ni. Walau bagaimanapun perbezaan kadar kemenangan tidak berbeza sebenarnya, di mana Kuala Lumpur aku bagi sebanyak 55% dan Sabah sebanyak 45% oleh faktor-faktor yang sudah aku share dengan kamu tadilah. So guys, itulah dia perkongsian aku untuk video kali ini, sejarah pertemuan di antara kedua pasukan, untuk sama-sama kita menilai pasukan mana yang layak untuk menang pada perlawanan ini. Dan sekali lagi, aku bawa kamu untuk letakkan prediction kamu di ruang komen di bawah. Dan ya, jangan lupa untuk like, subscribe aku punya channel. So, sehingga kita berjumpa lagi guys pada video akan datang. Assalamualaikum.